Rancangan Kerajaan Terengganu untuk membina laluan 4 lorong jalan raya dari Marang ke Dungun tergendala kerana bantahan penduduk setempat. Penambahan lorong tersebut bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas yang sering berlaku ketika musim perayaan. Ikuti laporan wartawan Nur Yusof. Pengguna jalan raya yang pertama kali melalui jalan Marang ke Dungun sekitar Kampung Pasir Putih Mercang pasti terkejut kerana terdapat beberapa premis seperti dibina di atas jalan. Masalah itu berlaku apabila kontraktor tidak dapat meneruskan pembinaan laluan 4 lorong kerana dibantah oleh penduduk di kawasan itu. Sebenarnya projek menaik taraf jalan utama 4 lorong yang menghubungkan Kuala Terengganu ke Kuantan bermula sekitar 3 tahun lepas dibina bagi mengelak kesesakan lalu lintas. Bagaimanapun projek itu sedikit terganggu apabila terdapat sebahagian penduduk di Kampung Pasir Putih Mercang Marang tidak mahu berpindah dan merobohkan kediaman atau kedai perniagaan mereka. Keengganan terutama 10 pemilik bangunan itu banyak dikaitkan soal tidak berpuas hati dengan bayaran sagu hati, sedangkan rumah atau bangunan yang dibina sebelum ini di atas tanah rizat kerajaan. Polemik itu menyebabkan kontraktor terpaksa menangguhkan projek pembinaan di lokasi itu sehingga rundingan antara pihak berkuasa dengan sebahagian penduduk terlibat diselesaikan. Bagi mengelak kes kemalangan, pihak berkuasa terpaksa meletakkan kon pandu arah bagi mengingatkan pengguna supaya berhati-hati. Oh, kalau raya memang teruk. Memang teruk. Jalan ni memang 2-3 kilometer aja. Itu je lah. Jadi kita bersusah hati juga. Kita susah. Kita orang tempatan ni nak lalu, nak lintas jalan. Pembangunan memang kita mahu. Itu je lah. Kita nak keadilan. Kerajaan bantu rakyat, rakyat bantu kerajaan. Pengguna pula merungut dan terkilan dengan sikap pemilik bangunan yang disifatkan mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan masalah pengguna jalan raya. Bagaimanapun, salah seorang peniaga industri kecil dan sederhana, Nur Hashimah Mamat, yang turut terlibat projek pelebaran jalan itu menafikan enggan berpindah. Oi, saya nak pindah, bukan pindah ke belakang. Untuk Cuma apa? tunggu duit nak ada duit nak. Saya nak kumpul, saya tengah kumpul duit, tak cukup duit. Cukup duit boleh fast. Boleh cepat. Okey. Itu je. Tak ada apa. Tak ada nak marah orang, tak ada nak tu, tak ada. Lawan orang, Tak ada. Apatah lagi nak saman-saman orang. Tak ada dalam kepala otak saya. Atas nasihat keluarga pun macam tu. Pengusaha stesen minyak Suhaina Syed Abdullah pula mengakui isu yang sudah berlautan kira-kira 3 tahun mengundang banyak risiko kemalangan. Beliau bagaimanapun sedar soal keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Namun beliau masih berharap agar pihak berkuasa dapat menimbang seadilnya soal bayaran sagu hati itu yang mengambil kira kos yang perlu beliau tanggung untuk memindahkan premisnya itu. Tak larat dia nak tengok dengan kesulitan sekarang ni, dengan keadaan jalan yang sempit, lepas tu merumitkan lori-lori lalu pun semua banyak masalah sikit lah. Macam dari segi keselamatan untuk stesen saya sendiri yang sering kena langgar kat tepi dia punya signboard masuk, keluar masuk pun semua dah kena langgar semualah. Harapan yang sama turut disuarakan oleh peniaga runcit Zakaria Mamat yang merayu agar kerajaan dapat mendengar rintihan mereka. Baginya inilah mata pencarian punca rezeki dia dan anak-anak yang sudah mengusahakan kedai runcit ini berpuluh tahun lalu. Penting ni. Kita bukan nak halang dia tapi buatlah patut hutang duit kita. Bukan kita kata nak banyak sangat. Kalau kira 300-400 ribu, buat gini 200-300 ribu dah cukup sekarang. Gitu lah. Dia bukan harga tanah. Soal rumah, tanah kita nak timbul. Soal rumah ni kita nak duduk ni, nak meniaga, cari makan, apa-apa kita. Dan juga bila dia rombok ni, kita akan hilang punca pencarian dan punca pendapatan lah untuk keluarga saya. So sekarang ni kita nak pihak pejabat tanah dan pihak-pihak mana yang terlibat lah buat penilaian balik tentang apa yang dia cuba bagi untuk kepada kita lah. Untuk menjawab rayuan dan rintihan penduduk itu, kami ajukan masalah ini kepada Pegawai Daerah Marang Muhammad Zulkifli Abu Bakar yang diberi tanggungjawab sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Beliau memberitahu hasil beberapa rundingan bersama 10 ketua keluarga yang terlibat dengan pelebaran jalan itu menunjukkan perkembangan positif. Sebahagian daripada mereka walaupun pada mulanya keberatan menerima bayaran sagu hati itu sehingga puluhan ribu ringgit, akhirnya mereka bersetuju. Beliau mengakui akan timbul soal tidak puas hati tetapi pintu perbincangan dan rundingan sentiasa terbuka demi menjelaskan bahawa projek pelebaran jalan itu merupakan rizab jalan dan tidak melibatkan pengambilan tanah penduduk.
Keperluan kita untuk menyediakan laluan jalan raya yang lebih selamat demi untuk jaminan keselamatan mereka juga dan juga orang ramai lah, kerana rumah yang terhalang dengan jalan raya ini merupakan satu kawasan bahaya lah. Tambah pula di kawasan itu adalah gelap. Mengikut notis bertarikh 30 Jun yang dikeluarkan Pejabat Pentadbir Tanah Daerah, pemilik premis terlibat perlu memindahkan bangunan mereka dalam tempoh 2 minggu. Dan pada 24 Julai ini, kontraktor yang bertanggungjawab akan meneruskan kembali projek yang tertangguh hampir 3 tahun itu. Setakat ini dahulu, laporan dari Kuala Terengganu untuk hari ini.